Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai anak-anak, selamat bertemu kembali. Cikgu harap anak-anak berada dalam keadaan sihat. Anak-anak telah bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mengikuti pembelajaran sejarah tahun 5 iaitu Agama Islam di Malaysia. Cikgu harap anak-anak telah bersedia untuk mengikuti pembelajaran. Jom anak-anak! Sejarah tahun 5, Unit 2, Agama Islam di Malaysia. Pada akhir pembelajaran, diharap murid-murid akan dapat memerihalkan latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu, menyatakan sejarah kedatangan agama Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka serta menyatakan nilai-nilai keagamaan yang diamalkan ke arah masyarakat harmoni. Latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu. Terdapat pelbagai agama dan kepercayaan dalam kalangan masyarakat. Unit ini membincangkan latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu. Selain itu, unit ini menjelaskan sejarah kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kedudukan agama Islam dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu hingga merdeka dan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan serta peranan agama Islam untuk membentuk perpaduan. Agama dianuti, kepercayaan dihormati. Animisme, percaya kepada roh nenek moyang, makhluk halus dan semangat. Agama Hindu, dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan, percaya kepada kelahiran semula. Agama Buddha, dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan, berpegang pada jalan 8 lapis mulia. Agama Islam, dibawa ke Tanah Melayu oleh golongan pedagang, pendakwah dan ulama. Wajib percaya kepada rukun Islam dan rukun iman. Agama Kristian, wujud di Tanah Melayu setelah kedatangan penjajah Portugis, mempercayai Yesus sebagai anak Tuhan. Sejarah kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Anak-anak, penemuan batu bersurat di negeri Terengganu dan negeri Sembilan membuktikan kewujudan agama Islam di Tanah Melayu. Sewaktu zaman Kesultanan Melayu Melaka, agama Islam mula tersebar. Batu bersurat bertarikh 1303 ditemukan di Sungai Teresat, Kuala Berang, membuktikan kedatangan agama Islam ke Terengganu. Batu bersurat ditemukan di Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan, bertarikh 1467, membuktikan agama Islam di Negeri Sembilan. Faktor kedatangan Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Anak-anak, pada awal abad ke-15, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan maritim yang terkenal. Pelabuhan Melaka menjadi pelabuhan entrepot dan merupakan destinasi persinggahan pedagang Islam dan pedagang bukan Islam. Kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka didorong oleh beberapa faktor. Faktor pertama, peranan pedagang Islam. Pedagang Islam dari negara Arab dan India menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah. Terdapat pedagang yang berkahwin dengan rakyat Melaka dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Faktor yang kedua adalah peranan ulama. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai,
agama Islam disebarkan di Melaka oleh ulama dari Mekah yang bernama Syekh Abdul Aziz. Ulama ini mengislamkan raja, pembesar dan rakyat Melaka. Faktor yang ketiga adalah peranan sultan. Perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai menyebabkan baginda memeluk agama Islam. Apabila baginda memeluk agama Islam, rakyat Melaka turut memeluk agama Islam. Peranan sultan, golongan pedagang dan ulama penting dalam penyebaran agama Islam semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Perundangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Perundangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka turut mengandungi hukum Islam. Terdapat dua sumber perundangan di Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 fasal yang berkaitan dengan hak keistimewaan dan tanggungjawab raja serta pembesar. Hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Undang-undang ini mewujudkan keamanan dan keselamatan rakyat di Melaka. Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka pula mengandungi 25 fasal yang berkaitan dengan peraturan di laut, tata cara berniaga dan berjual beli. Hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah. Undang-undang ini melancarkan aktiviti perdagangan dan memberikan keyakinan kepada pedagang yang datang ke Melaka. Kedatangan agama Islam ke Tanah Melayu dibuktikan dengan penemuan arkeologi. Perkembangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pula membawa perubahan dari pelbagai aspek kehidupan masyarakat seperti sistem beraja, perundangan dan pendidikan. Cikgu harap anak-anak telah dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Banyak ilmu pengetahuan yang anak-anak dapatkan? Baiklah anak-anak, apa lagi? Marilah kita jawab soalan tugasan. Jom anak-anak. Soalan tugasan. Nyatakan latar belakang agama dan kepercayaan di Tanah Melayu. Yang kedua, nyatakan nilai-nilai keagamaan yang diamalkan ke arah masyarakat harmoni. Soalan ketiga, mengapakah kita perlu memelihara sumber arkeologi seperti batu bersurat? Dan soalan yang terakhir, nyatakan dua sumber perundangan yang terdapat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah anak-anak, jawab soalan di dalam buku nota ataupun buku latihan sejarah. Setelah anak-anak menyiapkan tugasan, anak-anak perlu menghantar secara personal kepada cikgu melalui Telegram ataupun WhatsApp cikgu. Baiklah anak-anak, cikgu harap anak-anak dapat menyiapkan tugasan yang cikgu berikan. Jangan lupa tekan butang subscribe dan like di bawah. Assalamualaikum. Bye.